TV KPM. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka. Di bulan kebangsaan ini marilah kita sama-sama untuk kibarkan jalur gemilang. Sedar tak sedar dah masuk dah bulan Ogos kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri yang bersiaran secara langsung di Didik TV KPM. Baik, kepada calon-calon SPM 2021 ingat kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, kepada murid-murid yang mengambil mata pelajaran pemprosesan makanan, cuba angkat tangan sikit, saya nak tengok. Wah, ramai. Alhamdulillah. Bukan apa. Kenapa saya tanya? Sebab kita akan bersama dengan seorang guru yang cukup berpengalaman. Beliau mempunyai 17 tahun di dalam mata pelajaran ini. Nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Merdeka! 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 Disiplin tangga kejayaan. Yap, itu dia moto daripada cikgu yang cukup hebat ni, iaitu Cikgu Syahril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Akmal. Ya, lain cikgu. Tadi kita bincang lain. Ini cikgu nervous pula. Okey, cikgu. Sebelum apa-apa kan, kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu, saya nak minta Cikgu Syahril untuk kita lakukan dulu. Ini SOP boleh cikgu? Boleh. Cuci tangan dengan gel pembasmi kuman. Mari cikgu, kita ke sini. Ya. Yang ini cikgu, bukan yang ini ya. Ya. Okey. Alright, cikgu pun dah guna, saya pun dah gunakan gel pembasmi kuman ini. InsyaAllah kita doakan cikgu InsyaAllah. ini akan bebas daripada wabak COVID-19. Amin. Amin. Okey, cikgu dah kenal, mata pelajaran pun dah kenal. Agak-agak siapa pula sekolah pilihan hari ini? Cikgu tahu siapa cikgu? Pasti tahu. Dah anak murid cikgu. Ini dia, saya perkenalkan kepada anda semua daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tenang Station Segamat Johor. Betul cikgu? Betul. Yap, ini dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Annyeonghaseyo. Waalaikumsalam. Annyeonghaseyo. Dengar kan? Okey, alhamdulillah mereka dengar. Okey, kita nak memperkenalkan mereka ini satu demi satu, bermula daripada Nur Alisha. Beritahu nama anda dan juga cita-cita anda. Silakan Alisha. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Alisha binti Ahmad. Cita-cita saya ingin menjadi seorang kaunseling. Terima kasih. Sama-sama. Dia nak jadi apa tadi cikgu? Counselling. Counselling. Itu dia. Amin, insya-Allah. Okey, seterusnya Atirah. Betul ke Atirah? Atirah? Assalamualaikum Atirah. Atirah, senyum sikit Atirah. Kenapa tu Atirah? Stuck ke? Okey, tak apa. Kita simpan Atirah dulu. Seterusnya daripada Umairah. Silakan Umairah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Umairah Syafiqah binti Hisham dan cita-cita saya ingin menjadi usahawan yang berjaya. Amin. Terima kasih. InsyaAllah, sama-sama. Okey, seterusnya Natasha. Natasha. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Natasha Akilah binti Ahmad Hamzah. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Terima kasih. Guru. Amin. InsyaAllah. Okey, seterusnya Noraina. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Noraina Najah binti Muhammad Nur Supandi. Cita-cita saya ingin menjadi jururawat. Terima kasih. Sama-sama. Okey, seterusnya yang memakai cermin mata itu, siapa nama dia? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farahim binti Muhammad Aziz. Cita-cita saya menjadi seorang businesswoman. Terima kasih. Terbaiklah. Okey, Atirah. Atirah sudah bersama dengan kami ke Atirah? Ya, sudah. Okey. Silakan Atirah.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Atira binti Zaini. Cita-cita saya menjadi seorang jururawat. Terima kasih. Sama-sama. Okey, kenapa tiup-tiup mic tu? Okey, ini dia pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita pada petang ini bagi subjek pemprosesan makanan. Baik, kita nak tengok dulu pandangan pelajar mengenai subjek ini. Let's go. Didik TV KPM. Saya mengambil aliran MPV pemprosesan makanan kerana aliran ini merupakan aliran paling saya minati. Saya sangat suka menghasilkan produk cincau kerana bahan untuk menghasilkannya sangat mudah didapati di pasaran. Kos untuk menghasilkan produk ini juga tidaklah terlalu tinggi dan kepatutan. Saya berazam dalam masa 2 tahun akan datang, saya akan menubuhkan sebuah syarikat milik saya sendiri dalam produk yang berasaskan cincau secara komersial. Saya telah mengambil aliran MPV pemprosesan makanan kerana kemahiran ini telah mengajar saya tentang ilmu pengetahuan industri makanan. Saya telah mempelajari cara memproses tapai pulut. Saya sangat menggemari cara penghasilan tapai pulut kerana ia mudah diproses dan tidak memerlukan bahan yang banyak. Saya ingin menjual produk tapai pulut di pasaran daerah Sekamai, Tangkak dan Batu Pahat kerana ia dapat menarik lebih ramai pelanggan untuk membeli produk tapai pulut. Saya mengambil aliran MPV pemprosesan makanan. Aliran ini memberi saya banyak tentang ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam industri makanan. Dalam modul 4 terdapat 8 produk yang perlu dihasilkan. Antara produk yang saya suka adalah memproses jam nanas. Semasa memproses jam nanas di bengkel, saya boleh menyediakan bahan mentah, alatan dan membuat proses pembungkusan dan penyimpanan dan juga membuat pengkiraan kos dengan tepat. Didik TV KPM. Okey, itu dia pandangan pelajar mengenai subjek ini. Cikgu Syahril, saya tertanya-tanya, objektif pembelajaran kita hari ini apa dia? Mungkin cikgu boleh kongsikan kepada kami semua? Boleh, Akmal. Objektif pembelajaran pada hari ini adalah pelajar, murid perlu mengetahui secara asasnya menyediakan bahan mentah, menyediakan alatan, mengenali fungsi alatan tersebut. Secara tak langsung dia tahu memproses setiap produk. Terdapat 8 produk yang mereka perlu hasilkan. Dan juga daripada situ dia kena membungkus menggunakan bahan dan pembungkusan yang betul, penyimpanan yang betul dan mengira kos dengan tepat. Itu dia. Maksudnya orang kata daripada bahan mentah, daripada scratch tu cikgu Betul, sehingga Akmal. jadilah seperti ini dia salah satu produk penghasilan daripada anak murid cikgu. Betul, Akmal. Ini dia, nama produk dia jam nanas. Betul. Ini sedapnya jam nanas ini. Siapa nama pelajar ni cikgu? Siapa nama pelajar? Yang buat ni, saya nampak dia ada tarikh luput je. Yang buat tu ialah Alisha. Alisha, terbaiklah Alisha. Okey, ini saya akan simpan buat balik. Baik, jadi kita nak bertindak dulu cikgu. Baik. Selepas ini kita akan mulakan pembelajaran kita bagi subjek pemprosesan makanan dalam Sukses SPM 2021. Sedapnya jam nanas sapu dengan roti, Masya Allah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu yang cukup hebat. Ini Cikgu Syahril yang akan mengajar kita semua bagi subjek pemprosesan makanan yang mana hari ini babnya adalah pemprosesan hasil tanaman. Betul Cikgu Syahril? Betul, Akmal. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Syahril. Terima kasih, Akmal. Macam biasa, hari ini semua pelajar kita akan masuk kepada pembelajaran modul 4, pemproses hasil tanaman. Standard kandungannya pelajar perlu tahu memproses kesemua 8 produk yang tertera di slide, iaitu memproses tapai pulut, tapai ubi kayu, Aduh.
memproses mi kuning, memproses sos cili, memproses jam nenas yang Akmal ada atas meja tu. Betul. Memproses keping pisang masin, jeruk buah, susu kacang soya dan cincau. Okey. Berikut merupakan produk hasil tanaman yang ada lah di sini, iaitu antaranya dia tergolong dalam hasil bijirin, iaitu tapai pulut, tapai ubi, mi kuning. Bagi untuk sos cili, dia adalah hasil daripada sayuran. Bagi produk minuman, susu kacang soya dan cincau. Baik. Dan last sekali, ia digolongkan dalam hasil buah-buahan, iaitu produk jam nenas, produk keripik pisang masin dan produk jeruk betik. Okey, kita terus Akmal dengan standard pembelajaran. Ini yang saya cakap mula-mula tadi Akmal, iaitu apakah yang pelajar murid kena tahulah, murid perlu fahami, iaitu menyeraikan bahan mentah dan alatan. Ni semua pengalaman sedia ada yang dia kena tahu sebab dia belajar di bengkel menghasilkannya. Mengenal pasti alatan dan fungsi. Setiap alatan tu, fungsi tu kena tahu. Kalau tak tahu tu maksudnya salah guna alatan lah. Okey. Lepas tu menyediakan bahan mentah dengan sukatan yang tepat, seperti menimbang dengan tepat, memilih bahan yang tepat, melakukan pemprosesan. Yang ni skop dia luas. Pemprosesan tu daripada bahan mentah sehinggalah produk tu siap jadi. Jadinya pelajar kena buat di bengkel dan kena menghasilkannya. Okey. Dan setelah produk tu diperolehi, ini aspek yang paling penting, 4.1.5, menilai produk. Dia kena rasa lah produk yang dibuat ni. Itu saya nanti-nantikan cikgu. Dia kena rasa dan cikgu pun kena rasa. Jadinya menilai produk ni mengikut standard yang telah ditetapkan. Okey. Selepas dia dah menilai, pelajar perlu melakukan pembungkusan produk dengan menggunakan bahan. Kalau contohnya kalau nak bungkus susu kacang soya. Bahannya ialah botol plastik PET. Kaedah pembungkusan dia nanti saya akan jelaskan sebentar lagi. Cantik cikgu. Dan melakukan penyimpanan kat mana pula berkaitan dengan susu kacang soya tu, kat mana perlu disimpan untuk memastikan soya ni tahan lama. Dan akhir sekali, pelajar mesti tahu mengira kos dengan tepat. Okey. Kita terus kepada kertas peperiksaan. Format pentaksiran. Tahun ini merupakan tahun pertama lah pelajar SPM 2021 mengikut KSXM. Dan dia ada dua kertas, Akmal. Kertas satu iaitu ujian bertulis. Ujian bertulis bahagian A dan bahagian B. Hari ini yang saya akan fokus ni dalam sukses ni. Dan soalan pelajar kena jawab dalam masa 2 jam. Jadinya kertas 2 ni yang saya jelaskan tadi. Kertas 2 dia ada 23 modul. Antaranya produk-produk ni lah. Produk-produk ni mewakili 8 modul yang dia kena buat. Bila dia dah buat modul ni, ini adalah kerja khusus mereka. Ia dilaksanakan sepanjang tingkatan 4 sehingga pertengahan tingkatan 5. Kita terus kepada nota. Nota pertama. Kita pergi kepada satu contoh skop. Untuk makluman semua pelajar, apabila anda mengulang kaji pelajaran, kamu mesti fokuskan kepada bahan mentah. Semua bahan mentah dalam modul ini kamu kena ingat. Kamu kena tahu. Sebab anda semua pernah menghasilkannya. Jadinya, kalau di sini saya ringkaskan jeruk buah. Inilah antara bahan-bahannya secara ringkasnya: buah betik, garam, air. Jadinya, kita tak nak buang masa lah, Kemal. Kita terus kepada soalan pertama. Soalan pertama macam mana? Ia antara salah satu contoh soalan bahagian A. Tadi saya cakap bahagian A dan bahagian B kan? Ni bahagian A. Saya bacakan soalan lah. Silakan. Soalannya ialah, sebahagian daripada bahan dalam jadual 1 digunakan untuk memproses jeruk buah. Tuliskan benar dan pada bahan yang digunakan untuk memproses jeruk buah dan palsu pada tidak berkaitan pada ruang jawapan. Kat situ ada jadual 1, ada bahan ruang jawapan: alum, garam, asid sitrik. Jadinya pelajar kena isilah tempat kosong tu. Rasanya kita cuba untuk menjawab soalan ni, kita cubalah dulu seorang. Siapa yang sudi menjawab, Akmal? Saya cikgu. Tidak cikgu. Saya. Siapa tu?
Oh, dia berebut dengan cikgu. saya, cikgu. Dia berebut dengan saya, cikgu. Okey, silakan. Saya. Ya, Umairah. Silakan Umairah. Okey, Alum jawapannya benar. Okey, Alum benar. Garam? Garam jawapannya benar. Okey. Jawapan benar. Benar. Jawapan benar. Okey, asid sitrik? Asid sitrik jawapannya palsu. Okey. Jawapannya palsu. Okey, tahniah Umairah. Rasanya seperti yang saya tertera dekat slide ni, kalau ikutkan semua jawapan yang Umairah bagi tu tepat, mendapat 3 markah. Di mana macam biasa saya jelaskan kepada semua calon SPM, apabila anda menjawab soalan, pastikan garis soalan. Lepas itu kamu baca, fahamkan. Kamu mungkin boleh apa? Boleh bulatkan apa yang dia nak. Kehendak soalan, cikgu. Kehendak soalan. Apa kehendak soalan? Jadinya pastikan jawab tu dengan mengikut kehendak soalan. Ya. Jangan awak tulis kat sini contoh ataupun dia tandakan betul saja. Tanda betul, right, betul pangkah pula. Ini yang kita risau. Calon SPM tidak menepati kriteria dalam menjawab soalan tu. Ya. Simple je. Kalau saya tanya Akmal, kalau soalan ni mudah, betul? Betul, mudah. Tapi sebenarnya ramai buat silap. Kerana tak baca soalan dengan betul. Tu saya cakap benda ni bukan leceh, bukan ni, tapi tolonglah beri perhatian kepada soalan. Sebab dia suruh kita tuliskan benar atau palsu. Ya. Itu terdapat pelbagai lah nanti. Walaupun nampak mudah, tapi kita jangan anggap soalan itu cukup mudah. Ya, kita pergi kepada nota seterusnya. Nota Jemnenas. Nota Jemnenas saya senaraikan ada alatan. Terdapat banyak alatan yang digunakan, iaitu antaranya mangkuk refraktometer bagi individu yang tak tahu, pH meter, alat dan hot air gun. Kita terus kepada soalan 2. Saya tak sempat nak baca, cikgu. Soalan 2, kita pergi kepada satu contoh soalan Boleh. dan cadangan jawapannya. Okey, saya bacakan lagi sekali. Silakan. Bahagian A, jadual 2 menunjukkan 3 jenis alatan yang digunakan dalam memproses Jemnenas, macam Encik Akmal tu. Dan nyatakan nama alatan pada ruang jawapan. Ada 3 gambar tu, Akmal. Jadinya kena tulis nama alatan tersebut. Okey? Bila kena tulis tu, mungkin ada pelajar nak menjawab. Ada sesiapa? Boleh angkat tangan? Okey, silakan. Gambar yang pertama ialah refraktometer. Apa tu? Refraktometer. Refraktometer, cikgu. Betul, Akmal. Jawapan dia refraktometer. Cantik. Okey, seterusnya. Gambar yang kedua ialah pH meter. pH meter. Tepat, Aina. Dan yang ketiga? Gambar yang ketiga ialah jap penyukat. Jap penyukat. Excellent, betul. Tahniah Aina kerana menjawab 3 soalan tersebut dengan tepat, dan ringkasannya pelajar kena ingat semua alatan digunakan di bengkel, mesti tahu nama alatan. Pasti tak ada masalah, cikgu, kan? Ya, pasti tak ada masalah. Ini bentuk soalan seterusnya lah. Okey, kita pergi kepada nota seterusnya, nota mi kuning. Pelajar juga perlu memberi perhatian dalam ulang kaji SPM nama peralatan dan juga fungsi setiap alatan tersebut. Okey. Contoh, pengayak. Simple, mengayak tepung. Takkanlah nak buat apa kan, menafis ke apa kan. Dia simple sangat. Sebenarnya benda ni sangat simple, tapi kalau saya nak tegaskan, kalau pelajar tu tak buat amali, dia tak boleh jawab. Dia takkan faham, kan? Takkan faham. Jadinya kita terus kepada soalan lah. Silakan. Soalan ketiga. Contoh soalan ketiga. Saya bacakan soalan. Ini pun juga merupakan contoh soalan bahagian A. Jadual 3 menunjukkan nama alatan digunakan dalam pemprosesan mi kuning. Ada senarai nama alatan. Tinggal nak pilih saja. Pastikan bila pilih betul menyalinnya dalam ruang jawapan. Jangan awak ubah jawapan yang diberikan. Pilih dan padankan nama alatan tersebut dengan fungsi yang betul pada ruang jawapan. Okey, ada kotak situ fungsi ruang jawapan. Mungkin Akmal macam mana? Akmal nak cuba ke ataupun siapa? Kita minta kita punya pelajar-pelajar, cikgu. Baik. Okey, saya nampak Alisha. Abang. Saya. Abang. Silakan Alisha. Melepe kando. Jawapannya mesin mi. Okey, mesin mi. Betul ke? Betul. Alright. Seterusnya.
Mengadun bahan. Jawapannya mesin pengadun. Mesin pengadun. Betul, mesin Okey. pengadun. Dan yang terakhir sekali? Mengayak tepung gandum. Jawapannya pengayak. Oh, ini memang dah bocor soalan ni Akmal. Ya. Tadi ni tahniah Alisha kerana menjawab kesemua dengan betul. Ini contoh soalan di mana pelajar perlu menyalin semula dan perlu mengisi pada dalam ruang jawapan. Sangat mudah. Senang saja. Sangat mudah. Kita pergi seterusnya. Okey. Nota tapai ubi kayu pula. Okey, penyediaan awal bahan. Ini yang saya jelaskan tadi. Bila bahan mentah ni perlu diketahui oleh setiap calon SPM. Contoh kat sini, macam mana anda pelajar menyediakan bahan ubi kayu itu daripada mengupas, mengikis lendirnya dan memotong ubi kayu tersebut dan akhir sekali membasuh. Okey, straight to the point. Tengok soalan. Soalan yang keempat. Saya bacakan sekali lagi. Bahagian A. Tandakan tik pula. Bagi penyataan langkah kerja menyediakan ubi kayu yang betul dan pangkah bagi yang tidak berkaitan sebelum ia direbus pada ruang jawapan. Okey. Lagi sekali lah kita dengar suara pelajar lagi lah. Silakan. Siapa yang cukup berani? Siapa yang berani nak jawab ni? Saya, cikgu. Ya, silakan Cikgu Farahin. Mengupas kulit ubi kayu. Betul. Maksud dia tik. Okey, betul. Betul ke Cikgu? Saya banyak betul kan? Betul. Okey. Ya, jawapan dia dah tertera. Alright. Seterusnya. Menghiris lapisan yang berlendir. Salah. Betul, salah. Jawapannya salah. Okey. 3. Memotong ubi kayu. Betul. Okey, memotong ubi kayu betul. Merendam ubi kayu dalam air bersih. Salah. Okey, dan air sekali salah. Lagi sekali, terus dapat 4 markah. 4 markah untuk Farahin. Je soalan ni kan. Soalan yang sama juga. Tapi saya ubah kepada penyediaan air gula. Buat air soya ni. Takkan nak tawar kan? Saya seorang pun tak nak minum kan? Akmal. Jadinya, jom kita tengok penyediaan air gula. Tak apa, tak reti, tak tahulah kan? Penyediaan air gula, masak air gula. Tapi, nampak macam senang. Buat air gula tu, pastikan gaul semua air daun pandan. Masak hingga mendidih, sejukkan dia. Jangan panas-panas masuk. Nanti takutlah. Sebab masak ni guna hati juga. Betul. Kalau tak sedap. Okey. Tengok kepada soalan yang seterusnya. Bahagian A lagi. Kita tengok macam mana. Macam biasa, garis soalan, bulatkan. Berikut adalah penyataan langkah kerja. Okey, menyediakan air gula semasa memproses susu kacang soya. Susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul. Susun Ni yang saya nak pelajar ikut betul-betul ni. Susun. Bila susun, awak kena susun. Tapi dia kena susun apa? Menulis 1, 2, 3 saja pada ruang jawapan. Okey. Jangan awak tak ikut kehendak soalan. Okey. Lagi sekali jugalah. Apa kata kita dengar suara dari jauh segamat. Pelajar-pelajar saya. Siapa cikgu? Tak tahulah, kita open lah. Semua bersemangat tu sebab pakai baju sekolah tu. Siapa nak jawab tu? Saya. Boleh angkat tangan? Atira. Saya. Okey, Atira, silakan. Menyediakan air gula dan daun pandan. Jawapannya langkah pertama. Ya. Betul. Okey, seterusnya. Memasak gula, air dan daun pandan. Jawapannya langkah kedua. Okey. Terakhir sekali. Menyejukkan air gula dan suhu bilik. Jawapannya langkah ketiga. Okey, betul Atira. Tahniah Atira. Okey. Ini dia menjawab ikut kehendak soalan, iaitu nomborkan 1, 2 dan 3. Bukan ABC. Ada calon yang silap kat situ juga. Macam membazir lah. 3 markah tu. Banyak cikgu. Banyak. Silap boleh dapat A+. Mana tahu, amin kepada semua calon tahun ni. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey cikgu, sebut pasal air gula ni cikgu kan. Saya nak pergi tutup api sekejap. Tadi ada masak air gula. Lupa nak tutup api cikgu. Kepada anda semua jangan ke mana. Selepas ini, kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. Nampak cikgu? Saya tak cukup gula hari ini.
Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Syahril kita bagi mata pelajaran apa Cikgu? Pemprosesan makanan. Cikgu, kita dah tahu dah macam mana kita nak buat air gula, ubi kayu, apa lagi? Jam nanas Cikgu Saya tertanya-tanya pula macam mana kalau kita nak buat tapai pulut Cikgu? Baik, sebab lepas buat baru boleh makan. Betul. Jadinya kita pergi kepada cara memprosesnya. Ini yang saya ingin tegaskan kepada semua calon bahawa skop ataupun tajuk memproses ini perlu diingati, dihafal lah oleh semua calon. Kerana secara logiknya pelajar telah membuatnya di bengkel. Kalau bila dah buat, pelajar boleh menjawab. Kecuali pelajar tu memang tak pernah buat. Ataupun dia tahu makan saja. Dia tahu makan saja. Niatnya datang sekolah nak makan. Sebenarnya dia kena tahu dulu sebelum makan lah. Okey, jom kita tengok cara memprosesnya. Yang pertama, menanak beras pulut. Saya harap semua tahulah apa tu beras pulut. Lepas itu, nombor 2, menyejukkan pulut. Sejukkan dulu. Betul. Selepas dah sejuk beras pulut tersebut, menabur ragi atas pulut. Betul. Ragi tu ada jual lah. Dan lepas dah menabur tu, gaul ragi, lepas dengan pulut, baru timbang pulut tersebut. Lepas dah timbang, barulah peram. Peram ni Akmal mengambil masa 2 hari. Bergantung sebenarnya juga Cikgu kan? Jangan pula dah buat terus makan. Tak jadilah tapai je. Tak jadilah tapai je. Jadinya kita dah tahu cara proses tapai pulut. Terus kepada soalan. Jom kita tengok soalan yang ke-6. Baik. Saya bacakan contoh soalan bahagian A. Jadual 6 menunjukkan langkah kerja memproses tapai pulut yang tidak mengikut urutan. Ni langkah kerja memproses. Bila langkah kerja, mesti step by step. Betul. Jangan melompat-lompat. Jadi benda tu tak jadilah. Okey? A, dia bagi soalan situ. Menanak beras pulut, memeram pulut, menabur ragi atas pulut. D, menyejukkan pulut. E, menimbang pulut. Jadinya A, B, C, D tu susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E. Okey? Mesti jawapan dia A, B, C sampai E. Ruang jawapan dah sediakan. Betul. Tinggal nak tulis jawapan. Jadinya mungkin kita buka lagi Akmal. Saya nampak dah jawapan tadi dah Cikgu. Saya nampak langkah pertama tadi. Okey, ada tak pelajar-pelajar kita yang cukup hebat ini nak jawab bagi soalan ini? Boleh angkat tangan? Apa tu? Dia angkat tangan. Natasha Akila. Saya. Silakan Natasha. Langkah pertama adalah A, menanak beras pulut. Okey, menanak beras pulut, betul. Langkah kedua? Langkah kedua, D, menyejukkan pulut. Menyejukkan pulut, betul. Okey. Langkah ketiga, C, menabur ragi atas pulut. Okey, langkah 3 C, betul Natasha. Langkah keempat, E, menimbang pulut. Okey, langkah 4 menimbang pulut, tepat Natasha. Dah akhir sekali? Nak saya tolong jawab? Langkah kelima, B, memeram pulut. Tahniah. Dan kelima adalah B. 5 markah Akmal. Bagilah tepukan sikit dekat kawan awak ni, boleh ke? Tepuk sikit. Tak dengar pun? Tepuk angin. Dia tepuk angin. Okey, terbaik. Bila 5 markah ni Akmal, yang saya nak highlightkan adalah jangan kamu disusun, ditulis jawapan tanpa membaca dulu semula. Maksudnya bila dah tulis A ni, dah tulis jawapan, baca balik. Adakah susunan dia betul sekali lagi? Sebab kita risau. Kita kena double check je. Double check. Sebagai calon SPM, anda perlu menyemak jawapan awak. Kalau tidak, mungkin kamu perasan betul A, tapi ada yang menulis berulang ke? Kita mana tahu. Sebab kamu saja yang tahu jawapan anda pada hari peperiksaan tersebut. Jadinya langkah yang paling terbaik, dah bagi jawapan, semak dan baca semula. Sama ada betul ataupun salah. Betul. Itulah sebagai pelajar cemerlang. Yes. Barulah sukses. Bang, sukses. Okey. Tadi dah belajar tapai pulut. Jom kita tengok macam mana nak buat cincau pula. Wow, interesting. Let's go.
Kalau nak buat cincau, yang pertama masukkan air dan air abu, rendam dulu 15 minit. Lepas tu nombor 2, rebus dengan api yang kuat. Lepas tu menapis daun dan dahan cincau yang tadi rebus. Okey. Dia kena masak ni Akmal. Baik. Lepas tu dah nombor 4, dah masak tadi, dah tapis, masukkan bancuan tepung keledek dengan air ke dalam ekstrak. Okey. Yang kelima, memasak hingga mendidih, pekat dan berkilat. Ni yang saya selalu cakap dengan pelajar saya, Akmal. Apa dia? Dia magic. Sebab cincau ni penyejuk badan. Betul. Penyejuk badan. Orang kalau rasa demam tu minum cincau. Ke. Ya. Jadinya cincau ni, dia masa proses nombor 5 ni, dia lain sikit. Dia pekat, tiba-tiba dia cair balik. Itu magicnya. Kalau saya lah cakap dengan pelajar saya. Seronok tengok kat situ. Prosesnya berlaku dengan cantik. Dan barulah dah cair tu, tuang ke dalam acuan. Ya. Jadilah cincau. Ya, mungkin cikgu boleh tunjuk cincau yang ada dekat atas meja itu, cikgu. Ni cincau dia. Okey. Kita tunjukkan kepada murid-murid kat luar sana. Ini hasil daripada siapa ni, cikgu? Ni hasil daripada Umairah. Ada Umairah dekat sini? Ada. Oh, Umairah Hisam. Wah. Umairah, saya nak beli dalam 10 bekas. Ada stok ke? Ya. Jual beli pula kat sini, cikgu. Itulah. Okey. InsyaAllah. Kita pergi kepada soalan seterusnya, Akmal. Cantik. Soalan ni saya anggap menguji sangat tahap kemahiran dan juga ingatan pelajar. Kerana kalau kita terus boleh tengok soalan, soalan ni memanglah ada soalannya, iaitu Rajah 7 menunjukkan sebahagian langkah kerja memproses cincau. Ada gambar. Lepas tu Rajah 7. Berdasarkan Rajah 7, tuliskan dengan lengkap langkah kerja memproses cincau mengikut urutan yang betul. Alright. Tetapi diberikan ruang jawapan. Semua ruang kosong. Alamak. Tanpa bantuan. Ni saya cakap, Akmal. Pelajar, dia dah pernah buat dekat bengkel. Sebenarnya, sebagai pelajar, dia kena buat sendiri dan kena minat, kena tahu. Baru memudahkan dia semasa menjawab SPM nanti. Ini kalau kita bagi Umairah jawab, memang betul lah, cikgu. Mungkin kita nak dengar calon cemerlang lain pula. Boleh? Tidak ada masalah. Ada calon cemerlang lain nak jawab? Ada sesiapa nak jawab bagi soalan ini? Saya nak jawab. Betul. Saya nak jawab. Baru je saya cakap tadi dia yang jawab. Okey, Umairah, silakan. Kita tengok betul ke tak? Ya. Kotak pertama. Okey. Kotak pertama, memasukkan air abu dan rendam 15 minit. Langkah kedua, merebus dengan api yang kuat selama 1 jam. Okey. Betul. Langkah ketiga, menapis daun dan dahan cincau yang telah direbus. Okey, saya dah bagi jawapan. Dah terbagi. Seterusnya. Langkah keempat, memasukkan bancuhan tepung keledek dengan air ke dalam ekstrak. Okey, kita tengok jawapan tadi. Okey, betul. Betul, Umairah. Seterusnya, Langkah kelima, memasak hingga mendidih, pekat dan berkilat. Okey, betul, Umairah. Terakhir sekali, Umairah. Langkah yang terakhir, menuang cincau ke dalam acuan dengan cepat. Kita tengok jawapan Umairah. Terbaiklah. Hebat. Awak memang betul lah pengusaha cincau yang berjaya. Ya, seperti saya katakan tadi, Akmal. Oleh itu, Akmal, ini tips juga kepada calon SPM. Untuk menjawab soalan ini bukan mudah. Seperti yang kita jangkakan. Kalau pelajar tu ada bahan rujukan di depan, bolehlah menjawabkan, Akmal. Tapi masa peperiksaan dengan pemikirannya dan keupayaan kan, gunakan kata kunci. Merebus. Kan, menapis. Masukkan Mungkin bancuhan. lepas tu apa? Membacukan bancuhan. Yang kata kunci saja. Mungkin memasak hingga mendidih. Ataupun kita ingat berkilat tu kan? Ya, kalau ni tadi suhu ni jam ni tak ingat, tak apa. Kita gunakan kata kunci. Lepas tu menuang dalam acuan. Okey. Jadinya saya sebagai cikgu, kita nak calon jangan takut jawab soalan. Jadinya cuba penuhkan ruang ni dengan jawapan, tapi dah tulis jawapan, baca semula. Okey. Cikgu, saya ada satu soalan, cikgu. Sekiranya calon SPM kan, apabila keluarnya soalan-soalan yang berbentuk macam ni, mungkin dia tak ingat jawapan
orang kata secara detail lah kan. Tapi dia hanya ingat merebus, memasak, menapis. Dia tulis macam tu saja. Adakah boleh dikira juga cikgu? Atau macam mana sebenarnya? Okey Akmal, saya menjawab ya. Kalau saya lah, saya lebih suka pelajar kaitkan jawapan dengan soalan. Iaitu tadi Akmal cakap kata kunci. Kata kunci, merebus apa? Okey. Merebus, ambil daripada soalan. Merebus daun-daun cincau. Jadinya kaitkan, jangan tergantung ayatnya. Merebus saja. Merebus apa? Takkan merebus cincau pula? Ya. Cincau pun tak siap lagi? Ya. Kita nak rebus cincau. Jadinya biar ayat tu ringkas tapi jelas. Maksudnya ada dekat situ? Sampai. Alright. Okey. Seterusnya Akmal, nota keripik pisang masin. Yang tadi dah buat produk. Sekarang anda nak menilai dia. Rasalah. Rupa, warna, tekstur, rasa. Ni semua kena tahulah. Setiap amali pelajar kena tahu semua kriteria yang telah ada seperti tertera ni. Dan berikut merupakan satu contoh bahagian B. Tadi bahagian A. Sekarang soalan bahagian B. Aras lain pula lah. Jadinya markah dia lebih banyak Akmal. 10 markah. Banyak cikgu. Okey, jom kita lihat soalan macam ni. Berikut adalah maklum bala pelanggan terhadap produk keripik pisang masin syarikat anda. Situasi dia dah beza syarikat. Okey, dia bagi kat sini ketebalan, berminyak, perang, rangup, tawar. Ini semua ada kena-mena dengan maklum balas. Soalan tengok lihat soalan maklum balas. Berdasarkan maklum balas itu, nyatakan 3 aspek. 3 aspek yang perlu diperbaiki dan cara mengatasinya. Dan cara mengatasinya. B, cadangkan 2 bahan tambahan untuk menambah baik produk keripik pisang masin dan berikan 2 sebab pemilihan bahan itu. Jadinya kena tahulah semua. Kalau saya suruh pelajar saya garis, suruh highlightkan. Tengok, ni ruang jawapan. Ruang jawapan telah diberikan, tinggal nak isi saja. Okey, katalah saya bagi jawapan yang pertama. Rupa. Rupa tadi, berdasarkan soalan tadi, ialah rupa daripada soalan apa? Rupa ialah ketebalan seragam. Ketebalan seragam, kalau kita lihat balik, rupa, macam mana nak pastikan ketebalan itu seragam? Ataupun sebagainya, ataupun tidak berminyak tadi. Yang berminyak tadi, kita tak nak berminyak. Keripik yang baik adalah keripik yang tidak berminyak, Akmal. Betul. Jadinya, kalau tak nak berminyak, kita kena mengetuskan pisang yang kita rendam dalam minyak sejuk tadi. Ataupun, ini cadangan jawapan, Akmal. Ataupun mengetuskan minyak selepas digoreng. Ada angkat daripada minyak, terus bungkus. Itu dah salah lah. Tapi ini mungkin antara bentuk soalannya adalah cara nak mengatasi masalah soalan ni. Tapi kalau kita tengok juga, kalau aspek kedua, warna. Mungkin kita boleh tanya satu pelajar aspek warna. Boleh saja. Tidak ada masalah. Ada sesiapa nak cuba? Siapa tu? Noraina. Bakal pengusaha keripik pisang, cikgu. Ya, betul. Okey, silakan Noraina. Warna dia ialah perang. Warna dia adalah perang. Okey. Warna perang. Lepas tu nak cara mengatasinya. Ya. Mengatasinya ialah menggoreng pada suhu dan masa yang betul. Cuba kita lihat. Wah, betul lah Aina, tahniah. Ya, nak pasti kita tak nak warna keripik tu perang. Kita nak warna dia kuning keemasan. Dan juga sekata, cikgu. Ya, kita perlu menggunakan cara mengatasi dia, menggoreng pada suhu dan masa betul. Maksudnya bila goreng tu mesti suhu mesti betul, masa mesti betul, baru angkat keripik pisang tu. Jadinya itulah contohnya, Akmal. Dan kalau saya ringkaskan, rasa kalau dalam soalan ni, apa cara mengatasi dia? Nak pasti rasa tu. Semua pemprosesan perlukan alat penimbang. Bila alat penimbang digunakan, menimbang bahan dengan sukatan yang tepat, confirm rasa dia tepat. Dan semua akan sama. Ya. Itu je kata kunci dia, Akmal. Jadinya yang B, dia minta pelajar cadangkan 2 bahan tambahan. Apa 2 bahan tambahan untuk jadi produk keripik tu lebih menambah baik produk keripik pisang masin dan berikan 2 sebab pemilihan tu. Okey, kalau saya bagi jawapan terus, Akmal, katakanlah tadi keripik pisang tu biasa. Yang original lah. Original. Tak ada apa-apa rasa kan. Okey, katalah saya bagi satu contoh jawapan,
tambah perisa kari. Spicy? Yes. Kan anak muda kan sekarang kan semua nak yang pedas je kan. Jadinya itu mungkin boleh dianggap sebagai satu cadangan jawapan. Okey. Mungkin ada idea lain daripada pelajar? Cheese. Akmal, terima kasih. Cheese. Yep. Lain? Pelajar ada? Ada pelajar-pelajar? Ada pelajar-pelajar. Ada pelajar nak cuba? Okey. Apa cadangan awak? Tambah lada hitam. Tambah lada hitam. Oh, sedap juga. Ya, lada hitam boleh. Alisha, sambal lada boleh. Coklat pun boleh. Ya, coklat pun boleh kan. Semua dah boleh sekarang. Okey. Kalau dah kata tambah lada apa semua, kenapa awak tambah ni? Apa sebab awak nak tambah benda tu? Jadinya, Alisha boleh bagi jawapan tak, Alisha? Boleh, Alisha. Satu sebab. Kenapa awak nak tambah? Memberi khasiat. Memberi khasiat? Ya, memberi khasiat. Sebab dalam mungkin kalau tambah coklat, ada khasiat dia. Betul. Kan tak semestinya makan coklat tu menggemukkan. Dan yang boleh pelajar boleh jawab, bila tambah coklat, memberikan rasa. Dan juga warna. Yes. Tepat Akmal, dah boleh jadi pelajar saya. Amin. Kita juga boleh letak green tea, cikgu. Ya. Keripik pisang green tea. Ya. Sedap pula. Okey, seterusnya cikgu. Okey. Seterusnya cikgu. Pembungkusan produk. Okey, pembungkusan produk ni kita ambil contoh nota sos cili. Di sini ada menggunakan botol kaca dengan penutup. Kena steril dulu. Selepas steril tuang. Selepas tuang gunakan shrink cap Nick Cell dan botol. Dan akhir sekali menyimpan sos cili pada suhu bilik. Jadinya kalau jadual 9 ni contoh soalan bahagian A balik kembali. Okey. Jadual 9 menunjukkan penyataan langkah kerja bungkus sos. Okey. Ada penyataan kat situ Akmal. Penyataan langkah kerja pembungkusan ada 4. Melekatkan label dan kapsil, menutup botol dengan segera, mensteri botol, menuang sos. Okey. Susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan. Ada 4 langkah. Okey, boleh bagi langkah 1 tak? Calon. Satu je. Langkah 1. Apa? Okey. Siapa dia? Siapa nak jawab? Ada sesiapa? Ada sesiapa nak jawab langkah 1? Saya. Farahin, silakan. Langkah 1 ialah mensterilkan botol. Apa tril? Mensterilkan botol. Mensterilkan botol. Itu tadi mensteril. Dia celup dalam air, rendam dalam air panas ataupun di kaedah pengukusan. Okey. Langkah 2? Menuang sos. Menuang sos. Betul. Langkah 3? Menutup botol dengan segera. Menutup botol dengan segera. Dan akhir sekali? Melekatkan label dan kapsul. Ya, betul. Tahniah, 4 markah. Jadinya nak bungkus ni pun kena ada step dia. Kalau dia tak boleh main tu saja. Betul. Okey, cikgu. Bayangkan cikgu petang-petang macam ni, cikgu. Makan keropok lekor dengan sos cili. Allahu Akbar, sedapnya. Okey, kepada anda semua, jangan mana, selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2021 yang mana kita nak sentuh pula mengenai penyimpanan produk. Selepas ini dalam Sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita ke penyimpanan produk bersama dengan Cikgu Syaril. Silakan Cikgu. Terima kasih Akmal. Penyimpanan produk. Ada 2 kat sini. Saya bagi nota. Penyimpanan kering, penyimpanan sejuk. Okey, kering sudah pastilah. Produknya yang kering lah. Hasilnya kering, iaitu dekat sini contohnya jam nenas dan juga keripik pisang masin. Yang sejuk perlu disimpan sejuk supaya mengekalkan kesegaran dan memanjangkan jangka hayat produk tu ialah tapai pulut dan cincau. Kalau kita letak luar bilik, suhu bilik, memang dia cepat rosak lah. Cepat basi cikgu. Ya, basi. Rugi kan. Jadinya, terus kepada soalan.
Simple soalan. Laju cikgu. Ya, bukan apa. Sebab soalan dia tu simple. Okey. Sebab benda ni fakta. Maksudnya ingat semua benda yang dia dah belajar. Cikgu sebut cincau je Umairah senyum. Cikgu sebut cincau Umairah senyum. Okey. Kalau jadual 10 tu menunjukkan produk proses hasil tanaman. Ada cincau apa semua, ada 4 produk dalam soalan ni. Tuliskan produk proses makanan tersebut mengikut jenis penyimpanan yang betul. Okey, dalam ruang jawapan ada jenis penyimpanan, ada ruang jawapan. Okey, jadinya kat situ pelajar calon perlu menulis jawapan lah dekat ruang jawapan tu. Alright. Contoh, penyimpanan kering. Apa jawapan dia? Satu je saya nak daripada pelajar. Ada sesiapa yang calon cemerlang nak jawab penyimpanan kering? Yap. Saya. Silakan. Jenis penyimpanan kering, jawapan nombor 1 ialah jam nenas. Jawapan nombor 2 kerepek pisang masin. Wah, betul. Betul. Kalau yang sejuk? Jenis penyimpanan sejuk, jawapan nombor 1 cincau, jawapan nombor 2 tapai pulut. Tahniah Atira, 4 markah. Simple je. Ya, tepuklah sikit. Okay, betul lah cikgu, setiap kali kalau sesiapa sebut perkataan cincau Umairah, dia automatik akan senyum. Itulah, insya-Allah. Jadinya sangat mudah. Benda ni direct je soalan dia. Jadinya calon rasanya tak ada masalah, insya-Allah. Okey, terbaik. Kita pergi kepada seterusnya. Akmal. Ya, pengiraan kos. Pengiraan kos. Jadinya untuk pengiraan kos ni, saya punya konsep kalau saya mengajar untuk kepada pelajar saya tekankan iaitu pelajar perlu tahu kira. Mesti tahu. Saya pernah sekali tekan kalkulator. Asas matematik mesti faham, mesti hafal. Kerana semua amali yang dihasilkan di bengkel, pelajar memang dah kira dah. Semua 8 produk ni pelajar patutnya dah kira kat sekolah. Sepatutnya bila ditanya dalam SPM, patutnya pelajar tak ada masalah. Seperti rumus-rumus yang tertera ni, Akmal. Rumus ni saya harapkan para pelajar asas ni kena ingat. Tu saya letak sekali, hafal. Hafal di mana memang dia tak ada diberikan, pertama. Yang kedua, pelajar kalau tak tahu ni tak boleh kira. Tak boleh kira. Jadinya, untuk menguji sejauh mana pemahaman pengiraan kos ni, memang ada baiknya kita pergi soalan. Betul? Soalannya sebab saya punya konsep dia macam matematik. Kalau kamu tak cuba, tak banyak buat latihan, kamu takkan kuasai topik pengiraan kos ni. Okey? Jadual 11 menunjukkan kos untuk menghasilkan 500 gram jeruk betik. Okey. Kos bahan dah bagi. RM24.50. Kos upah diberikan. Kos overhead, ada pecahan, gas, air, elektrik. RM1 bagi gas, RM1 sen air, elektrik RM1. Okey, berdasarkan jadual tu ada 4 soalan. A, kos projek. B, harga jualan. C, harga jualan 100 gram. Dan D, 2 cara meningkatkan jualan. Jadinya macam biasa. Garis soalan, highlightkan, tengok soalan, tengok jumlah markah. Jadinya bila ada ruang jawapan, isi jawapan dekat bahagian yang telah ditetapkan. Jadinya tengok kepada kos projek. Kos projek saya bagi je lah rumus tadi. Keluarkan balik rumus tu. Rumus tu adalah kos projek sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Lepas tu kita ambil data daripada soalan. Keluarkan daripada soalan apa? Kita keluarkan tadi, tulis semula kos bahan berapa ringgit, kos upah berapa ringgit, RM50 tadi. Dan lebih cantiknya Akmal, tulis kos overhead tu daripada soalan apa? Gas campur air campur elektrik. Ni huraian dia, kos overhead ni. Baik. Jadinya jelaslah kan jawapan macam tu. Apa itu kos overhead kan? Jadinya ada pula operasi. Jadinya bila operasi dah dapat kira, tekan kalkulator je Akmal. Tak susah. Tekan, pastikan kalkulator berfungsi. Baik sebelum menduduki SPM, dapat RM34.70. Jadinya agak mudah saya rasa untuk kos projek. Semua pelajar sebagai pelajar proses makanan, dia kena tahu semua sekali. Okey? Harga jualan. Dia nak jual ni. Nak jual, kena tahu kira lah. Okey, 500 gram jeruk betik. Rumus dia dah keluar. Ini saya cakap kena hafal. Bila dah hafal, masukkan nilai, buat operasi,
dapatlah jawapan. Okey, itu dia. Dapatlah RM45 11 sen, cikgu. Macam itulah kalau kita nak kira kita punya kos, cikgu. Baik, jadi Cikgu Syaril, terima kasih banyak-banyak Cikgu di atas perkongsian tersebut, dan juga kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pelajar-pelajar kita ni daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tenang Stesen Segamat Johor. Okey, jadi kepada murid-murid sekalian yang mengambil subjek ini, saya ingin mengucapkan all the best to you and always stay safe. Okey, kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya, semuanya dalam Sukses SPM 2021. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua calon SPM 2021 Kertas Pemprosesan Makanan. Hai, saya Teacher Fana. Teacher harap anda semua dapat lakukan yang terbaik walaupun pelbagai dugaan yang terpaksa anda tempuhi. Berusahalah sehabis baik kerana itu adalah tanggungjawab anda. Teacher harap anda semua dapat diberikan kelapangan hati untuk menjawab kertas SPM 2021 nanti. All the best and good luck. Saya Muhammad Saiful Azmi bin Salim selaku pengerusi Persatuan Bekas Pelajar MPV Pemprosesan Makanan mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM bagi tahun 2021. Saya doakan semua pelajar mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021. Semoga berjaya.